أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah kita ucap syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bertemu. 2 hari lepas saya di Pulau Mampat sini ya. Hari ini dekat sini saya rasa seronok dapat bersama dengan tuan-tuan, bertemu dengan orang-orang beriman, orang-orang soleh. Mudah-mudahan saya akan dapat syafaat daripada tuan-tuan nanti insya-Allah. Jadi pada malam ini saya diminta untuk cakap tentang Isra dan Mi'raj. Saya sebenarnya takut nak ceramah Isra Mi'raj ni. Ya. Sebab kalau tafsir tu saya suka. Isra Mi'raj ni saya takut sebab apa? Sebab tajuk ni kadang-kadang yang mendengar tu dia dah hafal. Itu. Kalau dia umur 70 tahun, bayangkan berapa puluh kali dah dia dengar. Kan? Jadi kita nak ceramah benda yang orang tak tahu. Ya. Jadi takut juga. Jadi kalau ada salah tolong betulkanlah. Ya, dan kalau ada yang betul tu anggaplah itu ulang kaji aja. Ya. Saya takkan cakap benda-benda yang baru daripada Isra Mi'raj ini sebab dia perkara-perkara yang berlaku dan kita ambil dia berlandaskan kepada hadis-hadis yang sahih. Ya. Baiklah tuan-tuan yang dikasihi sekalian, oleh kerana tajuk Isra Mi'raj ni tajuk yang tuan-tuan dah banyak kali dengar, maka kita akan buat ulang kaji saja. Dan bila ulang kaji, sebagai guru, sebagai ustaz, kita akan buat soalan-soalan. Ya. Jadi ulang kaji, anak murid semua dah tahu, kita buat soalan. Jadi saya akan kemukakan lebih kurang 20 soalan. Ya. Jadi tuan-tuan tak payah jawab. Saya yang akan jawab, jangan bimbang. Ya. Saya buat soalan, saya akan jawab insya-Allah. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mudah ceramah ni dibuat. Ya, biar nampak tersusun sikitlah. Baik. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, pertama sekali kita nak tahu dulu apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Ya, ini pun tuan-tuan dah tahu dah. Perkataan Isra ini dia ialah perkataan masdar daripada fi'il asra yusri isra'an. Kalau kita belajar ilmu saraf, ya, ini daripada sulasi mazid satu huruf bab yang pertama. Belajar ilmu saraf kita kenal lah tu. Ya. Jadi sebab itu bila kita baca ayat ini, kita akan jumpa perkataan subhanallazi asra. Ya. Dia kalau sara artinya berjalan pada waktu malam. Kalau kita jumpa perkataan sara, tak ada alif, sin roya aja. Itu maknanya orang tu berjalan pada waktu malam. Tapi kalau tambah alif di depan, makna dia dah berubah dah. Dia jadi asra. Makna dah lain. Apa makna dia? Dia diperjalankan. Ya, dia diperjalankan. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini, perkara pertama yang berlaku pada Nabi ialah Isra. Allah Ta'ala memperjalankan dia dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ya. Kemudian daripada Baitul Maqdis dia Mi'raj. Jadi itu perkataan Isra, perjalanan pada waktu malam. Ya. Orang Arab ni tuan-tuan, bahasa Arab ni bahasa yang hidup, bahasa yang indah. Dia ada banyak perkataan-perkataan. Ya. Jadi kalau jalan pada waktu malam dia tak panggil masya. Kalau jalan pada waktu siang dipanggil masya yamshi masyan. Masya itu ila rembau. Saya berjalan ke rembau. Dia guna perkataan masya. Tapi kalau jalan pada waktu malam dipanggil asra. Ya, jadi berjalan pada waktu malam dipanggil Isra.
Jadi peristiwa Isra ini berlaku pada Nabi sebab perjalanan itu berlaku pada waktu malam. Ya. Jadi waktu malam masa tu Nabi dalam beberapa riwayat ada yang kata dia berada di Hijri Ismail. Ada yang kata dia sedang berada di rumah ketika itu bumbungnya terbuka. Ya, tak apalah, apapun dia berlaku pada waktu malam. Allah Ta'ala memperjalankan dia daripada Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Kemudian kita ada perkataan Mi'raj pula. Ya, Mi'raj itu apa dia? Perjalanan daripada Baitul Maqdis pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perjalanan daripada bumi ke angkasa. Kita kata angkasa lah, ya. Jadi itu Mi'raj. Ini dua perkataan yang kita semua telah pun mengetahuinya. Jadi dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala beritahu subhanallazi asra, maha suci Allah. Sebelum dia beritahu bahawa dialah yang memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah Taala ajak kita faham perkataan subhana. Ya, subhanallazi asra. Apa itu subhana? Dalam bahasa Arab, subhana ini dia ialah perkataan masdar. Masdar. Jadi sebenarnya kita jumpa perkataan masdar di hadapan, sebenarnya dia ada perkataan lain yang telah dihilangkan. Dia ini kalau dalam ilmu nahwu dipanggil maf'ulun mutlaq. Maf'ulun mutlaq ini kalau dalam bahasa Arab digunakan untuk menunjukkan perkara itu memang benar-benar hebat. Benar-benar berlaku. Macam saya sebutlah. Syaribtul qahwah. Saya minum kopi. Kan orang kata, ya ke Ustaz? Jangan-jangan Ustaz sebut aja kot. Tak. Syaribtul qahwata syurbatan. Saya minum kopi, memang benar-benar minum. Saya bawa perkataan yang pertama, letak dia, ulang lagi sekali. Serupa juga dalam ayat ni. Sebenarnya dalam bahasa Arab, dia ni ialah maf'ulun mutlaq. Sebenarnya ada satu perkataan yang dihilangkan. Sabbahtu subhana. Aku sucikan Allah dengan sebenar-benar suci. Itu mana subhana. Itu yang kita zikir itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maksud dia, aku sucikan Allah dengan sebenar-benar suci. Maknanya bila kita sebut subhana ini, kita sucikan Allah daripada segala kekurangan-kekurangan. Sampai tak ada sebesar debu pun Allah tu kurang. Itu maksudnya. Ya, sebab tu bila kita bertasbih, tasbih betul-betul. Jangan kita tasbih sambil-sambil cari cicak. Kan? Subhanallah, subhanallah, cari cicak. Sebab perkataan subhana tu perkataan yang sangat hebat. Ya, kita sucikan Allah sampai tak ada berbaki walaupun sebesar debu. Allah Ta'ala itu kurang. Allah Ta'ala itu lemah. Tak ada. Nampak tak? Ya? Sebab itu Allah kata subhana, maha suci Allah. Daripada apa? Daripada segala kekurangan, daripada segala kelemahan. Jadi Allah ajak kita kenal diri dia dulu. Sebelum dia cerita Isra Mi'raj, dia ajak kita kenal siapa diri dia dulu. Jadi sekarang ni kita dah kenal Allah. Siapa itu Allah? Allah yang suci daripada segala kelemahan, daripada segala kekurangan. Jadi kalau dia lemah, kalau dia suci daripada segala kelemahan, bermakna dia Tuhan yang sempurna. Bila dia sempurna, maka Allah itu memang benar-benar berkuasa. Kita pun ada kuasa juga. Tapi kekuasaan kita, kekuasaan yang banyak kelemahannya. Betul? Ya, masa kita lahir hari itu, mana kita ada berkuasa. Ni umur 18 tahun bukan main kuat kita. Betul tak? Gajah pun kita boleh angkat. Ya? Sekali bila umur 60 tahun, habis. Umur 100 tahun, sudu pun tak boleh angkat dah. Nampak? Kekuasaan kita, kekuasaan yang banyak kelemahan dia. Tapi Allah, Tuhan yang maha sempurna. Ya, kita belajar dalam sifat 20 kan? Ya, kita belajar sifat kidam dia. Ya, kita belajar sifat bakok dia. Kita belajar sifat kudrah dia. Itulah dia Allah, Tuhan yang maha berkuasa. Ya. Jadi bila Allah ini maha berkuasa, tak ada satu perkara pun yang mustahil untuk dia buat. Ya. Kalau kita belajar dalam sifat 20, kita akan sampai kepada sifat kudrah. Itu, kita sampai pada sifat kudrah. Bila sifat kudrah ni dia ada ta'aluk dia.
Yang ta'aluk dia. Apa ta'aluk sifat kudrah? Kepada segala yang mungkinat, dia panggil. Apa itu mungkinat? Segala perkara yang boleh berlaku dan boleh tidak berlaku. Allah Ta'ala memang berkuasa, tetapi ta'aluk kudrah dia itu tidak ta'aluk kepada benda yang wajibat. Benda yang wajib dia tak ta'aluk. Apa itu benda wajib? Allah Ta'ala wajib tidak ada anak. Allah Ta'ala wajib tidak ada suami. Sebab itu walaupun dia berkuasa, dia tak wajib, dia tidak akan buat anak dia tidak akan buat isteri dia. Sebab ta'aluk sifat kudrah tidak kepada benda yang wajib. Wajib dalam arti kata sifat ilmu kalam, itu hak-hak Allah Ta'ala lah. Ya. Dan dia juga tidak ta'aluk pada benda yang mustahil. Dia ta'aluk pada benda yang mungkinat. Ini kita belajar dalam sifat 20. Ya. Jadi, antara benda mungkinat yang berlaku ialah permusafiran daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Ya, benda tersebut jauh tu. Saya pernahlah dulu tercampak sekejap kat sana. Ya, rasa puas duduk kat Alur Gajah tu, pergi duduk sana sekejap. Ya, duduk sana, saya sekolah menengah dekat sana. Bila cuti sekolah tu kita sukalah pergi ke Mekah buat umrah, ya. Kalau kat Malaysia ni jauh, kalau kat sana dekat. Daripada tempat saya, rumah saya tu di Bandar Aman, pergilah umrah naik bas, tahan bas, pergi umrah. Mana tu? Umrah. Jadi tak jauh daripada rumah saya ke Aman tu, pergi Mekah untuk buat umrah, naik bas, laju bas tu. 2 hari, 1 malam sampai. Ya. Dekat je. Kita tidur lepas tu tak sampai-sampai. Tidur tak sampai-sampai. Bila nak sampai? Itu naik bas tu. Itu Arab ni kalau dapat steering, dia lebih laju daripada Hindu dia bapa. Itu. Jadi itu pun 2 hari 1 malam baru sampai. Oh, betul. Itu aman. Kalau Palestin ni lagi atas lagi. Lagi jauh lagi. Ya. Itu naik bas pun jauh macam tu. Macam mana kalau zaman dulu orang naik unta? Itu. Tu dia orang kata tu, mana boleh bila Nabi kita balik daripada Isra Mi'raj tu, dia balik, dia jumpa orang-orang Quraisy. Quraisy kata, mana boleh, tak masuk akal kau cakap ni. Ya. Mana boleh, sebab kami pun orang-orang berniaga, kami biasa pergi sana. Sebulan pergi, sebulan balik, 2 bulan baru sampai. Ini dia pergi lepas maghrib, subuh dah ada dah. Tak masuk akal. Sama macam saya katalah, saya sebelum sampai Rembau ni tadi, saya sampai Rembau lebih kurang pukul 7.30. Itu, pukul 7 tadi saya ada kat Amerika. Itu, 7.30 saya sampai Rembau dah tu. Agaknya tuan-tuan percaya tak? Ustaz ni janggut panjang ni, bohong orang. Masa bohong kan? Tuan-tuan akan cakap ni tu sebab benda tak masuk akal. Kan? Tak masuk akal. Sebab tu Abu Jahal, dia tengok dia kata, ya Muhammad, kau janganlah bohong. Ya, bukan saja Abu Jahal tak percaya. Orang-orang yang baru masuk Islam, yang belum kukuh imannya pun kata, kalau begini kami tarik handbrake lah. Tarik handbrake lah kami ni. Sebab apa? Sebelum ni aku percaya pada kau, bila kau sebut macam ni aku tak percaya dah. Sebab apa? Sebab kami ni orang berniaga. Biasa naik daripada Mekah ke Masjidil Aqsa 2 bulan pergi balik. Ini lepas maghrib subuh dah sampai. Kami tak percaya lah. Yang dah masuk Islam pun ada yang keluar Islam. Tapi bila tanya pada Sayyidina Abu Bakar, kau macam mana? Muhammad tu kawan baik kau kan? Memang kawan baik aku. Kau percaya ke? Apa dia kata? Dia kata dia pergi Palestin malam tadi, Masjidil Aqsa, pagi dia dah balik sini. Sayyidina Abu Bakar kata, aku ni, kalau dia sebut lebih pelik daripada tu pun aku percaya. Dia kata berapa jam? 12 jam. Kalau dia kata 1 jam pun aku percaya dia sampai. Oh, terkejut Abu Jahal. Ya tu. Pokoknya ni kan. Ya. Apa air ni bagi kan kau minum air apa ni? Kan? Bukan ada air, tak ada air. Itu. Sebenarnya Sayyidina Abu Bakar faham ilmu tauhid. Abu Jahal tak faham tauhid. Nampak tu? Itu bezanya. Orang faham tauhid dengan tak faham tauhid lain. Nampak tu? Ya. Sekarang ni kawan-kawan kita dekat Palestin sekarang. Kalau tidak faham tauhid, lama dah dia menyerah. Ya, lama dah. Saya tadi dalam pukul 2 tadi datang ambil kuliah. Ambil kuliah Dekan Fakulti Syariah Universiti Azhar Palestin. Datang ke sekolah saya tadi. Ya, datang
Dia bercerita, dia sempat 100 hari peperangan dia berada di sana. Cuma baru ni dapat dilepaskan sebab dia mengajar di Azhar University, jadi dia dilepaskan. Jadi datang ke sekolah saya kejap tadi, dia pun bercerita dah. Dalam masa 100 hari tu, ya Allah, dia kata. Kalau ikutkan hukum adatnya dah mati habis dah orang Palestin. Mati dah. Ya, jadi panjang dia cerita tu, jadi kalau saya cerita tak jadilah Isra Mi'raj malam ni. Ya. Kalau tuan-tuan nak, insya-Allah kita boleh panggil dia. Ya, saya pun sedang mengatur ceramah dia seluruh Malaysia untuk dia cerita kepada kita pengalaman 100 hari dia bersama dengan peperangan di Baitul Maqdis. Rumah dia habis dah. Dia kata kitab-kitab, dia tengok kitab saya tadi, nitik air mata dia. Habis kitab-kitab aku. Cuma ada seorang lagi ulama di Palestin ni, kawan baik dia dan guru saya. Pernah datang ke rumah saya, anak saya yang bongsu lahir, dia yang tahnikkan. Dia mufti kerajaan Palestin. Sekarang ni tak boleh keluar lagi. Seminggu lepas saya hantar berita kat dia, macam mana Syekh? Dia kata aku sihat lagi. Tapi aku tengah mengarang kitab tafsir. Jadi tengah-tengah perang ni dia nak siapkan kitab tafsir dia. Dia kata biar aku mati dalam keadaan aku ni sedang mengarang kitab. Saya kata kalau kitab tu siap, aku jadi orang pertama lah baca. Ya, dia kata no problem, no problem. Ya. Jadi kalau tuan-tuan nak dia ceramah, beritahu saja, kita aturlah. Dapatkan kebenaran daripada Jabatan Agama, kita boleh buat. Tapi kalau tak benar, tak boleh lah. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan, orang faham tauhid, tak faham tauhid lain. Sayyidina Abu Bakar dia faham tauhid. Kan? Dia kata, aku ni orang Islam. Orang Islam ni ada dua benda dia pegang. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak aku sembah melainkan Allah. Apa makna sembah kat situ? Sembah dekat situ bukan saja meletakkan dahi atas lantai. Sembah Allah, letak dahi atas lantai sebahagian daripada erti sembah. Sembah Allah Ta'ala ni pengertiannya luas. Ya. Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, kita mengiktikadkan bahawa tiada yang lebih berkuasa melainkan Allah. Atas dunia, atas alam ni yang paling berkuasa Allah. Tiada yang lebih sempurna melainkan Allah. Tiada yang lebih bijaksana melainkan Allah. Semua kesempurnaan ada pada Allah. Itu makna asyhadu an la ilaha illallah. Jangan ada sikit pun i'tikad dalam hati kita Allah tu ada kekurangan. Tak boleh. Sama ada secara zon ataupun waham ataupun syak. Tak boleh. Kita kena iman yang jazam. Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha sempurna. Tak boleh ada sedikit pun keraguan dalam hati kita. Jadi bagi Sayyidina Abu Bakar, dia dah i'tikad. Perbuatan Isra Mi'raj ni yang buatnya Allah, bukan Nabi yang berjalan. Allah yang memperjalankan dia. Allah itu maha sempurna. Allah itu maha berkuasa. Tak ada yang lemah bagi dia. Sebab itu bila Nabi beritahu, aku ni diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa separuh malam, saya nak bakal percaya. Sebab apa? Sebab ini kerja Allah. Allah, Siti Maryam yang tak pernah disentuh di mana laki-laki, dia kata mengandung kawan tu. Sebab dia maha berkuasa. Ya, jadi kita begitu. Ya, kita belajar daripada Isra Mi'raj ni bahawa Allah itu maha berkuasa. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku naik saksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Bila aku saksikan dia pesuruh Allah, aku i'tikad bahawa apa yang dia sampaikan itu betul. Tak ada yang salah. Karena Nabi aku ni wajib dia bersifat dengan sifat amanah. Wajib dia bersifat dengan sifat tabligh. Wajib dia bersifat dengan sifat fatanah. Ya, tak mungkin Nabi aku berbohong sebab wajib dia bersifat dengan siddiq. Kalau aku kata dia bohong, terbatal akidah aku. Sebagai orang Islam, Nabi cakap betul. Sebab apa? Sebab dia ada sifat siddiq. Sifat amanah, sifat betul, tepat apa dia sebut. Tak mungkin dia bohong. Ini akidah kita. Sebab tu dia yakin. Dia kata apa? Kalau Muhammad sebut yang lebih pelik pun aku percaya. Tak ada apa masalah lah. Sebab apa? Sebab dia Nabi yang siddiq. Dia Nabi yang benar. Itu i'tikad kami.
Nampak tu? Abu Jahal mana ada benda ni? Dia tak tahu pun sidik, amanah, fatanah, tabligh itu dia tak ada. Dia tak tahu. Sayyidina Abu Bakar tahu. Nampak tu? Jadi saya rasa tuan-tuan pun macam Sayyidina Abu Bakar jugalah, betul tak? Ya. Tapi Sayyidina Abu Bakar selepas dia mengiyakan Nabi, Nabi panggil dia As-Siddiq, orang yang membenarkan. Itu. Tapi tuan-tuan percaya kenapa tak dapat As-Siddiq? Ada sini gelar As-Siddiq, Muhammad Ali As-Siddiq. Tak ada ke? Tak ada. Apa sebabnya? Sebab Sayyidina Abu Bakar, dia bukan saja percaya Isra Mi'raj. Dia percaya semua perkara yang datang daripada Allah, daripada Rasul, semua dia percaya. Kadang-kadang kita ni Isra Mi'raj percaya? Percaya. Itu, betul Ji? Percaya. Kalau gitu malam ni kita pakat-pakat buat peti derma tu, pakat-pakat seorang 100 malam ni. Yang RM1 tu janganlah, malam ni 100. Boleh tuan? Jangan takut. Sebab apa? Sebab Allah kata dalam Quran, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah." Ini Allah kata, ya. Allah jugalah yang kata dia memperjalankan Nabi pergi Isra Mi'raj, kita percaya. Ni Allah juga kata, dia kata apa? Perumpamaan orang yang berderma itu adalah seperti orang yang memasukkan sebutir benih yang kecil dalam tanah. Benih yang kecil ni nanti jadi sepohon pokok. Pokok ni nanti keluarkan 7 dahan. Tiap-tiap dahan ada 100 butir buah. 100 kali 7 jadi 700. Maknanya Allah beritahu kita, kamu kalau derma, aku akan gandakan harta kamu. Ya? Aku akan gandakan harta kamu. Sebab tu Nabi kata apa? Mana qasad malun min sedekah. Harta takkan jadi kurang dengan sebab sedekah. Kita pun bila dengar, iya ke? Aku ada RM10 dalam poket. Derma dalam tong 10, kuranglah jadi kosong dalam poket aku. Macam mana kata boleh bertambah pula? Itu. Macam mana tuan-tuan? Isra Mi'raj percaya kan? Percaya. Yang ni percaya tak? Kalau percaya, saya nak suruh jalan tong tu ni. Nampak tak? Nampak? Ya, bukan tak percaya. Saya yakin orang bau ni orang beriman semua. Betul tak? Percaya, tapi ada takut-takut. Macam Sayyidina Abu Bakar, dia tak ada takut-takut. Jangan. Akidah percaya kepada Nabi Muhammad ni, akidah yang bertembung dengan akidah Quraisy. Siapa-siapa yang bertembung akidah dengan Quraisy, Quraisy akan lawan dia habis-habisan. Kalau dia ahli perniagaan, tender tak dapat dah. Itu. Kalau dia pegawai kerajaan, dia akan dibuang kerja. Zaman Quraisy tu. Sebab tu ramai ahli perniagaan tak nak masuk Islam. Sebab apa? Macam mak kepada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni, dia ada mak dia. Mak dia ni jutawan di kota Mekah. Sebab apa dia jutawan? Dia ahli perniagaan. Ahli perniagaan Quraisy zaman itu, mereka berniaga, dia kena baik dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Itu. Kalau dia tak baik, dia nak berniaga susah. Ya, jadi oleh kerana nak pertahankan bisnes dia tak nak beriman kepada Allah. Walaupun anak dia beriman. Tiba-tiba Mus'ab bin Umair beriman. Abu Jahal usik dia. Macam mana engkau ni? Engkau nak tender kan? Anak engkau pun beriman pada Muhammad. Macam mana? Tak apa. Aku balik, aku akan penjagakan dia. Aku akan pukul dia. Aku akan rotan dia biar dia keluar daripada agama Muhammad. Dia buatnya. Sebab apa? Sebab fulus. Nampak? Masa tu kalau lawan Abu Jahal, akibatnya buruk. Tapi Sayyidina Abu Bakar dia yakin. Aku yakin apa yang Muhammad SAW sebut tu, kalau lebih pelik pun aku yakin. Padahal bila dia cakap tu, risiko yang dia akan hadapi bukan sedikit. Tapi sebab tu dia dapat As-Siddiq. Kita ni percaya bukan tak percaya, tapi ada takut-takut. 100. Bil elektrik tu 2 bulan dah tak bayar. Itu pampers anak malam ni. Tak boleh lagi.
Macam-macam perkiraannya. Bukan tak percaya, tapi ada takut-takut. Sebab itu Abu Bakar, dia dapat as-siddiq. Dia percaya apa kata Nabi, tetapi kita tak dapat as-siddiq. Kita percaya tapi ada takut-takut. Bukan ragu, saya tak kata ragu. Kalau ragu boleh terkeluar daripada Islam. Takut-takut. Ya. Saya sekali itu bulan Ramadan, tuan-tuan, bulan Ramadan, jaga kaunter zakat. Masa itu saya pegawai zakat lagi lah. Ya. Tengah-tengah jaga tu, datang satu Cina. Cina tu datang, pakai seluar pendek dah tu lah. Ya, seluar pendek, tapi bawah lutut lah, tapi seluar pendek. Pakai t-shirt, datang pejabat zakat, pejabat agama. Dia ketuk pintu, saya ingat kamu alap nak ambil duit zakat, betul tak? Dia tanya dia, kita dah agih dah duit zakat pada mu'alaf, dah tak ada dah. Dia kata, saya bukan nak ambil apa-apa, saya nak bayar zakat. Saya kata, bayar zakat duduklah. Saya ingatkan Cina mu'alaf, dia nak bayar zakat. Saya tanya, apa agama? Saya agama Buddha. Buddha mau bayar zakat? Ya, apa pasal tak boleh kah? Saya kata, Islam punya orang pun tak ada bayar. Mau bayar kah? Saya kata, wah mau bayar lah. Berapa 300. Saya ni nak terima tak terima. Sebab zakat ni wajib atas orang Islam. Betul tak? Tak wajib atas orang bukan Islam. Saya pun telefon pejabat atas. Macam mana tuan? Kau terima je lah. Dia nak bagi, ambil je lah. Saya pun orang atas kata ambil, saya ambil lah. Lepas ambil tu saya tanya dia, lu apa pasal mau bayar zakat? Ini 300. Lu beli itik dapat 10 ekor. Mau bayar zakat. Sayang lah ini duit. Ayah, dia kata, lu ustaz janggut panjang tapi tak ada iman. Itu saya tambah lah. Dia kata, dia kata, apa pasal you mau bayar zakat? Dia kata, hari itu, kereta aku rosak depan masjid. Kebetulan waktu maghrib tu kereta dia rosak. Dia buka bonet kereta, dia baiki lah. Orang semayang maghrib. Lepas maghrib tu ada kuliah agama. Jadi masjid tu agaknya dia pasang speaker di luar. Apik ni tengah-tengah baiki kereta. Terdengar satu ustaz baca ayat yang saya baca tadi tu. Perumpamaan orang yang berderma, orang yang bayar zakat seperti orang yang masukkan sebutir benih yang kecil dalam tanah. Benih itu nanti jadi sepohon pokok. Pokok tu keluarkan 7 dahan, tiap-tiap dahan keluarkan 100 butir buah. Mula-mula dengan 1 biji benih, akhir sekali dapat 700 ganjaran. Apik ni tercampak sepanah dia. Ini baik punya investment lah. Wah, letak 1 dapat 700. Dia dengar lagi, dia tahu ini zakat. Balik rumah dia tanya anak dia sekolah menengah. Kau cari sikit apa zakat ni? Anak dia cari jumpa, cerita kat dia. Wah, mau bayar zakat. Ya, kalau letak RM1 dapat 700. Sekarang wah letak 300. Allah bagi berapa? Nampak tak tu? Nampak tak? Dia yakin pada ayat Quran. Kita ni macam mana? Ya, tak usah jawablah. Tepuk dada tanya iman masing-masing. Ya, tepuk dada tanya iman masing-masing. Yakin tak yakin? Gitu. Ya, baik, tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala beritahu apa? Aku yang memperjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu nak ragu apa? Sayyidina Abu Bakar percaya, Abu Jahal tak percaya sebab dia tak faham tauhid. Sebab bagi Allah itu Tuhan yang maha berkuasa. Ya, jadi bila kita belajar dekat sini tuan-tuan, Allah tu maha berkuasa, kita buat satu istinbat. Apa dia? Kalau Allah itu maha berkuasa, makhluk ini tak ada apa-apa. Yang berkuasanya Allah. Jadi kalau dia tu maha berkuasa, apa pasal kita nak bergantung pada yang tidak berkuasa? Yang maha berkuasa itu Allah, bukan makhluk. Jadi sebab itu kita tengok para anbiya, para solihin, mereka tak bergantung kepada makhluk, tak bergantung pada manusia. Pergantungan dia kepada Allah. Sebab Allah itu Tuhan maha berkuasa. Kita tengok Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuan-tuan, waktu dia nak kena bakar, api menjulang-julang nak bakar dia ni. Namrud dah letakkan dia dekat lestik tu. Kalau tembak je, memang tercampak dalam api tu. Tengah-tengah keadaan yang menakutkan tu, datang Jibril.
Jibril kata, ya Ibrahim, aku Jibril, aku nak selamatkan kau. Okey, nak tak? Kalau tuan-tuan lah duduk di tempat Nabi Ibrahim ketika tu apa jadinya? Itu. Ambil lah, aku takut ke api tu, bosak. Itu, patut tadi ni kau datang. Kan? Tapi Nabi Ibrahim dia kata apa? Kalau engkau Jibril datang nak selamatkan aku, engkau baliklah. Sebab apa? Itu api tu. Dia kata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah tempat aku bergantung. Cukuplah Allah tempat aku berwakil. Cukuplah, engkau tak apa, engkau pun makhluk macam aku juga, engkau balik. Allah. Nampak tu? Jadi kita belajar Isra' Mi'raj ni biar ada bekas dia tuan-tuan. Bukan kita datang dengar cerita, dengar sedap, ustaz tu ceramah, balik, kita masih lagi bergantung kepada makhluk ini. Sikit masalah wakil rakyat terus. Susah lah macam tu. Itu. Ada masalah, kita cari Allah dulu. Saya pernah sekali tuan-tuan, guru saya nak pergi rumah dia tu naik atas bukit bukan main tinggi. Salji turun tu, bukan main susah. Naik atas tu, saya mengaji ilmu saraf dengan dia maksudnya. Ya, sampai-sampai dia kata hari ni kita tak mengaji. Apa? Anak aku demam. Aku nak bawa pergi jumpa doktor. Saya kata, Syekh, saya naik bukan rendah bukit ni. Tak apa, esok kita belajar. Hari ni kita cuti, aku nak pergi klinik. Dia pun masuk, dia pun datang, bagi sampul kat saya. Nah, engkau 50 pound, engkau 50 pound, engkau 50 pound. Kata, Syekh, buat apa ni? Itu. Dia kata, ini sedekah pada aku lah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW pesan kepada kita semua. Itu. Ya. Nabi kata apa? Dawi mardakum bis sadaqah. Ubatkanlah penyakit-penyakit kamu dengan bersedekah. Ya. Ubatkan penyakit-penyakit kamu dengan sedekah. Anak aku sakit. Nabi kata sedekah dulu, baru pergi klinik. Dan dia ajak kami, jom, ada wuduk dah ada. Baik, kita buat solat hajat, minta pada Allah, mudah-mudahan anak aku ni cepat sembuhnya. Jadi solat hajatlah kami malam tu, anaknya demam aja, bukan kena kanser, demam aja. Tapi dia ajar kita bergantung kepada Allah dulu, lepas tu baru jumpa doktor. Itu kesan daripada Isra' Mi'raj lah tu. Jadi lepas dengar ceramah Isra' Mi'raj, kalau sakit juga tapi solat hajat tak ada, minta pada Allah tak ada, yang kita nampak doktor bala. Kawan tu dah lah bala. Yang kita nampak doktor bala. Allah kita tak nampak. Sedangkan kita belajar dalam Isra' Mi'raj ni, yang berkuasa itu hanya Allah. Baik tuan-tuan. Itu soalan pertama telah pun terjawab. Soalan yang kedua. Mengapa Allah Ta'ala buat Isra' Mi'raj ni? Ya. Yang tahu jawapan, duduk diam-diam. Yang tak tahu pun diam-diam, biar saya jawab. Mengapa Allah Ta'ala buat Isra' Mi'raj ni? Jadi kalau kita baca ayat ni, kita akan tengok di akhir tu Allah kata apa? Linuriyahu min ayatina. Kami buat Isra' Mi'raj ni untuk kami tunjukkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekuasaan kami. Itu je. Kami nak tunjukkan kekuasaan kami kepada dia. Sebab apa? Sebab kami nak dia ni bergembira. Supaya dia gembira bila tengok kekuasaan kami. Sebab ketika itu tuan-tuan, Nabi SAW sedang dirundung kedukaan. Duka. Sebab apa duka? Pertama sekali, pak saudara dia meninggal. Pak saudara dia nama Abu Talib. Selama ni bila dia berdakwah, taklah dia susah sangat berdakwah. Sebab apa? Sebab Abu Talib hidup. Abu Talib ni satu orang tua yang disegani oleh orang-orang Quraisy. Mereka nak jentik Nabi, segan ke Abu Talib. Ni orang tua, kita hormat dia. Ya tu. Ya, mereka nak bunuh Nabi, tak boleh. Di pak saudara dia ada, kita hormat dia. Kerana Abu Talib, mereka tidak sakiti tubuh badan Nabi. Tiba-tiba Abu Talib meninggal dunia. Bila Abu Talib meninggal dunia, tentu yang kita baca dalam kitab sirah, Nabi sembahyang depan Kaabah, mereka tak malu-malu, suruh budak-budak kecil ambil air busuk, perut-perut unta yang busuk tu dah berulat tu, curah atas belakang Nabi. Dulu mereka tak berani buat, sebab apa? Sebab ada orang tua nama Abu Talib.
Tiba-tiba Abu Talib mati, Quraisy sudah hilang segan. Apa benda dia tak buat dekat Nabi? Dahlah mereka tolak dakwah Nabi, mereka sakiti Nabi. Sebab apa? Abu Talib dah tak ada. Tapi pada masa tu, walaupun Abu Talib dah tak ada, Nabi balik rumah, ada permaisuri yang pujuk dia. Siapa dia? Khadijah. Kita pun sama juga, betul tak? Kita suami kat luar, orang cakap apa-apa, balik rumah, duduk atas kusyen tu, isteri bagi air, picit kita punya engkuk, bahu, apa jadi pada kita? Segar balik, betul tak? Tak apa bang, orang cakap apa pun tak apa, sabar. Orang tinggalkan abang tak apa, saya ada bersama abang. Kita pun kuat dah. Nabi macam tu dah tuan-tuan. Bila Abu Talib dah meninggal dunia, orang hentam dia, Siti Khadijah kuatkan dia. Picit dia, ya Rasulullah, ini emas perak aku, kau ambil lah ya Rasulullah. Gadai buat untuk dakwah. Jadi Nabi jadi kuat, bersemangat dia. Sebab apa? Sebab apa yang Nabi suka, itu yang isteri dia suka. Nabi suka berdakwah, isteri dia suka berdakwah. Seronok Nabi. Macam tuan-tuan lah kan, hobi suka pancing ikan, isteri hobi cari cacing. Seronok tak? Dia tahu hari Sabtu tu kita nak mancing, 3 pot cacing dia bagi nak abang. Seronok kita. Nabi macam tu lah. Ya, Nabi suka berdakwah, Khadijah ni suka bantu dakwah. Sebab tu Nabi kita bersemangat. Dia yang sakit ni bila kita suka memancing, hobi isteri patahkan pancing kita. Itu sakit kita tuan-tuan. Itu Nabi yang nasib macam ni siapa dia? Nabi Lut. Nabi Lut berdakwah, isteri dia tak suka. Sebab tu isteri dia jadi ahli neraka. Siapa lagi? Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah, tapi isteri dia tak suka. Menderita Nabi Nuh, Nabi Lut. Sebab apa? Dia berdakwah, dia ditentang oleh isteri dia. Tapi Nabi Muhammad SAW berdakwah, Siti Khadijah sokong dia. Jadi dia gagah. Tiba-tiba Khadijah pun Allah Ta'ala ambil dia. Empat saudara dia dah tak ada, orang Quraisy hentam dia. Khadijah dah tak ada siapa nak belai Nabi. Balik rumah tengok baju kurung isteri dia. Betul? Tengok tudung isteri dia. Orang laki-laki ni kak, kalau hilang isteri, memang dia sedih. Betul? Betul? Kita lelaki, kita tahulah. Betul tak? Ya. Jadi tuan-tuan, sedih Nabi. Bila dia sedih, dia tengok di Mekah dakwah dia tak boleh bergerak dah. Nabi kata, aku pindahlah. Dia pindah mana? Dia pindah ke Taif. Dia harap orang di Taif boleh terima dakwah dia. Sampai di Taif, orang Taif baling dia dengan batu. Berdarah-darah badan dia. Dia fikir, mana aku nak pergi ni? Itu, di Mekah orang buat macam ni. Di Taif orang buat macam ni. Mana aku nak pergi ni? So, Nabi sedih dia tuan-tuan. Sedih bertimpa-timpa. Allah Ta'ala, dia perhati semua benda tu. Itu, dia perhati, dia tahu semua benda berlaku ni. Dia tengok Nabi dia sedang bersedih ni. Sedih-sedih ni benda tak elok. Ya, tak elok. Percayalah tuan-tuan. Pernah dengar tak orang bunuh diri kerana gembira anak dapat SPMA semua? Ada tak? Mana ada? Orang bunuh diri sebab sedih. Betul tak? Ada kereta kena tarik. Ada rumah kena lelong. Ada isteri bawa lagi ke orang. Sedih lah. Orang bunuh diri. Itu sedih ni tak elok. Allah kata apa dalam Quran? Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu wa laisa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Sesungguhnya syaitan itu akan membisikkan ke telinga orang-orang yang beriman untuk menambahkan kesedihannya. Ini kerja syaitan. Sebab itu kadang-kadang benda sikit aja tapi syaitan tu dia tiup, dia bisik kat telinga kita, lama-lama hati tu jadi sayu. Bila hati jadi sayu, mulalah pikiran tu jadi bukan-bukan. Kan? Sangka yang bukan-bukan, itu yang berserabut kepala, lama-lama tengok-tengok dah bilang tiang telefon. Itu, tengah hari duk berjalan, Elio meleleh, pegang tiang telefon. Sebab apa? Bermula dengan sedih yang tidak dirawat. Jadi sedih ni bahaya. Nabi kita ni, dia ada kerja yang sangat penting. Apa kerja dia? Kerja dia ialah nak bawa orang semua keluar daripada jahiliah. Ini bukan kerja senang. Maka dia perlukan kekuatan mental. Dia perlukan kekuatan iman. Dia perlu semangat. Kalau sedih macam ni, susah nak buat kerja. Allah kata, Jibril, turun sekarang.
Turun sekarang, bawa barol kita, bawa kita punya apa ni? Binatang kita, bawa ini jalan. Sebab apa? Sebab manusia ni dengan berjalan, insya-Allah hati dia boleh terubat. Percayalah tuan-tuan, ya. Orang kalau bawa berjalan, sebab Allah yang cipta manusia, dia tahu manusia tu siapa. Ya, tuan-tuan yang sedih kat Rembau ni kan. Sedih, ya. Tiba-tiba dapat tawaran, jom kita melancong ke Guangzhou. Kita datang sini tadi, rumah kita muncul bibir dia kan. Kau ni tak pernah senyum lah ni, cakap lah sikit. Mengajuk, entah apa benda mengajuk kan. Tiba-tiba kita pun sambil-sambil dengan ceramah ni booking tiket. Kan, balik rumah habis ceramah yang, tengok ni, apa tu bang? Melancong ke Korea. Dia pun lepas tu, Allah, abang lah suami saya dunia dan akhirat. Kata bawa berjalan, ya Allah, melompat, itu belum berjalan lagi tu, ya tak tidak tiket tu kan. Itu pun dia dah melompat dah. Melompat dah, belum lagi kita bawa berjalan. Dia sampai dekat KLE tu, tengok sahabat abang tu, melompat je dah. Abang suami dunia akhirat. Itu dah zaman sekarang ni kan. Abang sayang ada duit, abang sayang tak ada duit, abang melayang. Dia bukan orang sini, orang jauh. Orang sini semua sayang suami. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, sedih ni tak elok. Allah Ta'ala tengok, Nabi aku sedih, cara dia apa? Bawa dia berjalan. Bawa dia berjalan. Tapi bawa berjalan pun, bukan semua tempat. Kalau bawa berjalan, pergi tempat tak senonoh, hati tak gembira juga. Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita, hei manusia, aku nak tunjuk pada kamu, hidup kamu penuh dengan kesedihan. Betul tak? Ya, hidup kita kan stres, betul. Ya, cara duduk tu saya tahu semua orang stres. Ya, stres itu. Ni kau ingin Pak Cai ni anak aku tak balik, betul tak? Orang gaya Cina dia pun gaya kat sana tak balik-balik, anak aku stres sama apa kat rumah kan. Stres. Orang gaya-gaya suka sampai mengecun rumah kita, tengok atap bocor, air hujan masuk, stres. Ustaz ceramah lama-lama sangat pun stres juga. Allah kata, aku tahu kamu manusia memang manusia yang sentiasa hidup dalam tekanan, stres. Baik, aku nak ajar kamu. Macam mana kamu nak baiki stres kamu tu? Jalan. Jalan. Jangan duduk rambau tu. Jangan jadi katak batu burung. Betul? Duduk rambau ni. Surga rambau ni. Padahal di luar tu pun lagi cantik. Betul tak? Pergi jalan. Tapi jalan tu tempatnya kena tepat. Kena betul. Kemana? Cuba tengok. Nabi daripada Masjidil Haram Allah bawa ke mana? Pergi Masjidil Aqsa. Pergi masjid. Pergi masjid. Masjid ni tempat kita merawat hati. Tempat merawat hati. Hati manusia ni dia boleh dirawat bila dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah beritahu pada kita dah. Sebab itu bila hati sedih, hati rawan, hati gundah gulana, janganlah makan coklat banyak-banyak. Ada jenis orang sekarang ni, dia sedih je makan coklat. Tengok badan dia, ya Allah. Tu dah sakit jantung, buah pinggang rosak. Ada yang pergi disko. Ada yang pergi masuk karaoke. Apa tu? Saya sedih. Tak boleh nak hilang dah. Ambil karaoke. Allah kata kita orang Islam. Pergi masjid. Hubungkan hati dengan Allah. Bila hati kita berhubung dengan Allah, segala-galanya hilang. Percayalah tuan-tuan. Allah dah tunjuk dah. Tapi datang masjid tu buat hubungan dengan Allah dah. Bukan datang masjid main WhatsApp. Betul? Datang masjid main WhatsApp, main telefon, tak gembira juga. Betul tak? Dia datang masjid tu buat hubungan dengan Allah. Sebab itu kita ada dalam agama kita ada iktikaf. Iktikaf ni untuk buat hubungan dengan Allah. Yang sedih datang. Maghrib pukul 7.30, pukul 7 kita sampai dah. Iktikaf, buat hubungan dengan Allah, berzikir, ingat Allah. Lepas maghrib kalau tak ada kuliah, janganlah balik-balik. Duduklah sini buat sunat awabin. Kan? Buat hubungan dengan Allah. Hanya hati yang dekat dengan Allah, hati itu akan tenang. Kan Allah dah kata, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah. Ala. Ayat itu mula dengan ala. Ala ni harfu tanbih. Dalam bahasa Arab dia panggil harfu tanbih. Apa makna tanbih? Huruf yang digunakan oleh Allah untuk menyedarkan kita. Seolah dikejut kita. Kau ni tidur ni. Berapa sedih? Ketahuilah bahawa dengan berzikir itu
hati kamu akan tenang. Allah yang buat hati kita, dia tahulah hati itu tenang. Dia hati susah. Orang ni menderita, mana menderita di hati. Sakit tu sakit di hati. Jadi hati itu boleh tenang bila dekat dengan Allah. Sebab tu Nabi dibawa pergi masjid dulu. Masuk masjid. Sebab tu sampai saja agenda dia apa dia? Agenda dia ialah solat. Solat. Bukan salam. Mana tu? Agenda datang masjid ialah solat. Tu yang ada hadis Nabi. Nabi sampai masjid, para sahabat nak salam dia tak salam. Dia pergi semayang dulu 2 rakaat, lepas tu boleh salam. Sebab datang masjid ni agenda dia ialah solat dulu. Nak cari ketenangan berjumpa Allah. Ya. Jadi kita dapat satu ilmu malam ni, pulang kaji, datanglah ke masjid. Sebab itu masjid tuan-tuan, biarlah masjid kita tempatnya selesa. Masjid kita tempat berkasih sayang. Jangan bawa perpecahan di masjid. Sebab orang datang masjid nak cari ketenangan. Tiba-tiba datang masjid cari pergaduhan. Habis peranan masjid. Itu. Kalau masjid dah jadi tempat tak aman, tuan-tuan, mana lagi tempat kita nak pergi? Pergi kubur. Kita tak etikaf kat kubur. Kan? Sebab itu masjid ni tuan-tuan, biarlah tempat kita berkasih sayang. Tempatnya aman damai. Kerana ini tempat kita nak cari ketenangan. Datang duduk insya-Allah. Tuan-tuan, lepas tu Nabi sampai dekat Masjid Aqsa tu. Sampai-sampai dia ajak sembahyang. Para nabi semua dah ada. Itu Allah Taala nak ajar apa tu? Allah Taala kata, Nabi aku sedang sedih. Aku nak rawat sedih dia. Aku ajak dia pergi masjid, aku ajak dia bertemu dengan orang-orang soleh. Tuan-tuan, hati sakit, jumpa Ronaldo, hati tak senang. Kena bayar tiket mahal. Mahal lo nak jumpa dia. Allah kata kau pergi jumpa orang soleh. Tengok Nabi aku sedih, aku bawa dia jumpa orang soleh. Jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Yunus, jumpa Nabi Harun. Itulah orang yang aku bawa jumpa. Sebab apa? Sebab apa Allah Ta'ala bawa jumpa Nabi-Nabi ni? Supaya Nabi kita ni berfikir. Jumpa Nabi Ibrahim, Allah, ni dia Nabi yang kena bakar dulu. Itu. Aku ni belum Abu Jahal bakar lagi. Dia orang kena bakar tapi semangat dia berjuang. Allah, kecilnya aku ni. Makna apa yang aku kena dengan Abu Jahal ni sikit je. Dia kena bakar. Dia jalan tengok, Allah, ini Nabi Musa. Allah, inilah orang yang aku baca dalam Quran. Ujian yang Allah, yang dia terima bukan main dahsyat. Kecil-kecil lagi dah kena buang langsung sungai. Kan Nabi Musa kena buang langsung sungai. Aku kecil-kecil walaupun anak yatim, tapi aku dijaga dek datuk aku. Berompot orang nak jaga aku. Itu. Abu Talib jaga, Abdul Muttalib jaga. Sampai ada seorang hamba perempuan nama dia Ummu Aiman. Ummu Aiman ni hamba perempuan. Dia menangis bila Nabi ni dibawa ke rumah Halimatus Sa'diyah. Dia nak jaga. Sebab itu bila Aminah meninggal dunia, Ummu Aiman ni dia jaga Nabi sampai besar. Sampai Nabi kata apa? Ummu Aiman ummi ats-tsaniyah. Ummu Aiman ni mak aku yang kedua. Itu. Ini sampai kena buang langsung sungai. Aku ni tak adalah kena buang langsung sungai. Makna aku kena ni sikit aja dah. Dia ni kena lu. Tapi dia tetap berdakwah. Dia tetap juga semangat. Jalan lagi, jumpa lagi Nabi lain. Itu. Jumpa Nabi Zakaria. Oh, ini dia orang yang kena belah dulu. Itu yang menguatkan semangat dia tu. Itu yang kita kena pergi jumpa orang soleh ni. Buat satu rehlah pergi jumpa orang soleh. Mana? Pergi jumpa Tok Guru. Saya ingat lagi zaman saya budak-budak, tuan-tuan. Bapak bawa balik kampung, pergi jumpa Tuan Guru Haji Wahid di Pondok Singa Udang. Jumpa orang tua tu. Jumpa Tok Guru, tolong nasihatkan saya ni. Ni anak ni dogi ni. Madar telinga ni. Tok Guru pun main sini, kau pegang telinga, tiup sikit. Ya. Alhamdulillah. Jumpa orang soleh. Jumpa orang soleh ni tak seperti Tok Guru. Kadang-kadang dia pomen kereta je tapi soleh. Kadang-kadang dia jual buah tembikai tapi jalan tu, tapi orang soleh. Tengok jual tembikai tu tapi waktu Zuhur tutup kedai pergi sembahyang, dia orang soleh, pergi jumpa dia. Ya, ini orang soleh. Allah Taala ajar. Tiba-tiba bila Nabi dah jumpa orang soleh ni, bila jumpa orang soleh, agenda dia apa? Jumpa orang soleh, agenda dia bukan makan, sembahyang. Kita semayang. Semayang ni boleh mengembirakan hati. Ya. Bila nak semayang, tuan-tuan, masing-masing pergi belakang. Kaulah jadi imam.
Itu, yang lain duduk belakang. Nabi kita jadi imam. Tuan, kalau saya lah, saya tak tergamak nak jadi imam kalau mufti Negeri Sembilan ada. Ya, sebab dia lebih senior daripada kita, dia lebih alim daripada kita, dia lebih, saya tak tergamak saya. Kalau mufti Negeri Sembilan ada lah, saya tak ceramah, saya duduk bawah. Sebab apa? Sebab kita tahu siapa kita, kita kenal dia siapa. Macam itulah Nabi Muhammad, dia tengok, Nabi Ibrahim ada sini, tu takkan aku jadi pak imam. Tapi dah, kau jadi imam, kami semua duduk belakang jadi makmum. Tuan-tuan tahu tak apa sebabnya? Mesti ada sebab. Sebabnya tuan-tuan, disebut oleh seorang guru kami, Syekh Abdullah Al-Qal'aji, seorang alim tarikh di Madinah. Dia kata apa? Dia kata, sebab dia, karena Allah Ta'ala nak gembirakan Nabi Muhammad. Di mana gembiranya? Sebab Allah Ta'ala nak buat satu majlis pengisytiharan bahawa umat yang paling mulia atas dunia sekarang ini bukan lagi umat Bani Israel, tapi umat Muhammad SAW. Dia yang duduk belakang Nabi itu semua Nabi-Nabi Bani Israel. Nabi Musa Bani Israel, Nabi Isa, semua Bani Israel tu. Dia Bani Israel ni tuan-tuan, bangsa yang Allah Ta'ala sayang. Dulu. Tu yang Allah sebut dalam Quran apa dia? Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah sebut dalam Baqarah. Apa kata dia? Hei Bani Israel, hendaklah kamu ingat, kamu ialah bangsa yang aku lebihkan daripada bangsa-bangsa yang lain. Sebab apa? Aku turunkan Nabi ramai daripada kalangan kamu. Sebab aku sayang kamu. Mana ada bangsa dalam dunia ni yang dapat makanan daripada surga? Ketika Bani Israel tersesat di padang pasir 40 tahun, mereka mengadu lapar, makanan daripada surga datang. Bani Israel dapat. Kita orang Melayu mana ada? Pernah dapat makanan daripada surga? Tak dapat. Itu paling tinggi sate kajang. Itu. Bani Israel dapat makanan daripada surga. Allah sayang dia. Umat yang Allah Ta'ala sayang. Tapi Bani Israel ni, dia tak mengenang budi. Dia satu bangsa yang tak mengenang budi. Allah Ta'ala sayang dia, dia scam Allah Ta'ala. Dia orang ni scammer semuanya ni. Itu yang Allah Ta'ala marah tu, tuan-tuan. Allah dia tipu, tuan-tuan. Kita orang Melayu berani tak tipu Allah? Tak berani, tu. Saya lama dalam penjara tu, tuan. Duk didik budak-budak dalam penjara tu. Jahat-jahat budak-budak. Budak yang masuk itu semua jahat-jahat lah. Tapi bila sembahyang isyak semua 4 rakaat, tak berani buat 1 rakaat. Kata, jangan kau buat, jangan. Isyak kau buat 1 rakaat dah cukup lah tu. Tak berani Ustaz, marah Allah ni. Hamba kau takut Allah, takut habis kau mompak, itu lain Ustaz. Melayu ni tuan-tuan, bangsa kita ni, kita tak berani nak scam Allah, tak berani. Sajalah. Budak dekat Henry Geni, bulan Ramadan, budak-budak nakal tu, dia tak berani masuk tanah minum air, tak berani. Padahal waden bukan ada pun, tak ada. Sebab apa? Sebab kita bangsa yang kalau beriman dengan Allah, kita tak berani tipu Allah. Tak berani. Mana berani? Bayar zakat fitrah, orang suruh bayar RM7, bayar RM5, tak berani. Zakat fitrah 7, kita bayar 12, itu ada. Tapi zakat fitrah 7 nak bayar 3, kita tak berani. Ini hebatnya bangsa Melayu ni. Jangan cakap bangsa Melayu tak hebat. Kita tak berani tipu Allah. Tapi Bani Israel, bangsa yang Allah Ta'ala kata, aku sayang kamu, aku lebihkan kamu daripada bangsa lain. Tapi Allah, dia tipu. Bila dia tipu Allah? Allah tak bagi dia tangkap ikan hari Sabtu. Betul tak? Bani Israel, kau jangan tangkap ikan hari Sabtu. Hari Sabtu kau pergi masjid. Baik ya Allah, kami takkan tangkap. Hari lain kami tangkap. Dia janji dengan Allah. Pergilah dia ke masjid dia. Hari Sabtu itulah tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh ikan masuk dalam kampung dia. Segala jenis ikan kelah pun masuk. Dia tengok dalam sawah tu kat Bonda tu, dia tengok ikan, besar-besar ikan tu. Nak tangkap tak boleh. Itu kalau tangkap sekilo tu berapa harga itu kan. Sedap ni anak nak balik ni kan. Ini kalau bakar ni kami lemak daging ni kan. Tapi hari Sabtu tak boleh tangkap. Dia pun tengok telan Eliu. Tak apa, Ahad besok ada kot. Ahad ikan tu dah hilang.
Ya, ada anak berudu ada. Jadi kalau berlaku sekali dua kali, dia boleh sabar ni. Tiap-tiap Sabtu macam tu. Bila Sabtu saja tak boleh tangkap ikan. Ikan datang banyak. Dia pun berbincang sama dia. Gimana ni? Itu, tak apa. Kita pasang perangkap hari Sabtu. Jangan ambil perangkap hari Sabtu. Pasang perangkap, dia masuk tu, hari Ahad kita kutip. Ini Bani Israel. Dia peletak perangkap tu, hari Sabtu tu, ikan tu masuk. Hari Ahad dia tangkap. Allah kata, engkau dah tipu aku Bani Israel. Kami tak tipu ya Allah. Kami letak perangkap aja hari Sabtu, hari Ahad baru kami tangkap, baru kami ambil. Allah kata, kunu kiradatan khasiin. Jadilah engkau kera-kera yang hina. Dalam kitab tafsir Ibn Kathir kata, mereka bertukar jadi kera. Badan jadi berbulu, cuma ekor je tak ada. Allah benci pada mereka ni. Sebab tu kita tengok Bani Israel yang ada kat Israel ni. Mana ada hati puas. Kata Syekh tadi, tuan-tuan, dia tunjuk saya satu video. Sekarang ni orang di Palestin dah makan himar. Himar tu, keldai kan haram makan. Anjing, dia tengok anjing dia sembelih sekarang ni, makan anjing. Sebab apa? Sebab Israel dia sekatnya makanan, tak boleh masuk. Apa benda nak makan sekarang ni? Tak ada benda nak makan dah. Sampai anjing pun mereka makan sekarang ni. Sampai peringkat tu, tuan-tuan, sekarang ni. Punya zalimnya Bani Israel. Ya, kita orang Melayu ni jahat juga tu, tapi tak sampai macam tu. Kan? Dia buat. Tengok budak-budak yang hilang kepala, tuan-tuan. Saya tengok gambar, ya Allah. Gambar budak tu tengah main, lepas tu gambar budak tu selepas dia syahid. Kepala ada, tapi otak dah tak ada lah. Mereka sanggup buat. Sekarang ni Bani Israel buat apa, tuan-tuan? Dia nampak kambing, dia tembak kambing. Dia punya kanas tu. Kanas ni penembak tepat dia tu. Ya. Dia tak dapat orang, dia tembak lembu. Lembu dia tembak supaya tak. Makanan tak ada. Kambing dia tembak semua supaya orang Palestin lapar kat dalam. Ini Bani Israel. Sebab itu, tuan-tuan, Allah kata, kamu tak layak dah jadi sebaik-baik umat. Jahat kamu ni. Lalu Allah kata, aku ambil sebaik-baik umat ni, aku beri pada umat Muhammad SAW. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia kata apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu hai umat Muhammad, sekarang ini aku tabalkan kamu jadi sebaik-baik umat. Bila tu? Bila kamu beriman kepada Allah dan Rasul, bila kamu ajak orang buat baik, bila kamu cegah orang buat jahat. Jadi Allah Ta'ala ambil sebaik-baik umat tu beri pada umat Muhammad. Nabi kita tengah sedih ni. Tiba-tiba dia dapat berita bahawa umat dia sudah jadi sebaik-baik umat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini satu kegembiraan pada Nabi. Sebab itu para Nabi Bani Israel dia kata, kami ini dah tak layak jadi makmum, tak layak jadi imam dah. Engkau layak sebab engkau adalah Nabi kepada sebaik-baik umat. Umat kami, umat yang jahanam. Tak ada guna punya umat. Umat Muhammad, umat yang disayangi oleh Allah. Jadi umat Muhammad tu siapa, tuan-tuan? Kita lah. Kita semua ni umat Muhammad lah. Tapi kena ingat. Kena ingat, kita jadi sebaik-baik umat. Ada syarat dia. Apa syarat dia? Tu'minuna billahi wa rasul. Kita beriman pada Allah dan Rasul. Kemudian ta'muruna bil ma'ruf, kena ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kena cegah orang buat jahat. Kalau kita nampak orang buat jahat, kita tak cegah, kita akan tergadai daripada menjadi sebaik-baik umat. Ada syarat dia. Jadi kalau kita betul-betul nak jadi sebaik-baik umat, 3 kerja ni kena buat. Ajak orang buat baik. Ni alhamdulillah. Kita buat majlis Isra Mi'raj ni nak ajak orang buat baik. Alhamdulillah. Pagi tadi dekat tempat saya di Seksyen 16 Shah Alam, kita buat program subuh seramai Jumaat. Jadi alhamdulillah selalu solat subuh tu 2 safnya. Tadi 7 saf. 7 saf. Orang masjid dia umpan ni macam-macam budak-budak ni supaya datang. Betul? Umpan macam-macam. Ada minum pagi ala Itali lah kata itu. Ada minum pagi ala Brazil. Budak-budak ni bila dengar ala Itali, sedap datang ni kan. Padahal roti letak margarin ya. Tapi dia dengar, datang ramai ya tu. Lepas mayang tu boleh tukar minyak motor, ditaja oleh wakil rakyat. Budak-budak pun datang. Gunting rambut percuma lepas tu. Ramai datang.
Jadi kita kena kerja macam ni lah tuan-tuan. Saya pernah buat dulu, sekolah saya dulu buat, kita buat kerjasama dengan PDRM, kerjasama dengan pejabat penghulu. Kita beritahu pukul 5 pagi budak-budak tahfiz ambil tong minyak gas tu, ketuk satu kampung. Pergi depan rumah pakcik tu, selagi dia tak buka pintu, selagi tu kita ketuk. Ting, 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 ting. Oi, bangun, bawa kita pergi rumah lain. Alhamdulillah, bertambah orang datang solat subuh. Dia penting tuan-tuan, usaha untuk ajak orang solat subuh ni penting. Sebab apa saya kata penting? Saya buat satu kajian. Apa hubungan solat subuh dengan kekuatan orang Islam? Nabi SAW sebut dalam hadis, apa kata Nabi? Man shalla subha jama'atan fahuwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang solat subuh berjemaah, orang itu berada di bawah jagaan Allah. Allah janji tu, siapa solat subuh berjemaah, aku jaga dia. Saya kalau nak jalan jauh, saya akan pastikan subuh berjemaah. Sebab hari ni tuan-tuan bawa kereta, kadang-kadang kita bawa ikut sini, lori daripada arah sana datang bagi kita. Macam-macam boleh berlaku. Itu. Jadi Allah kata, kau solat subuh aku jaga kau. Itu dalam konteks bawa kereta. Dalam konteks sebuah negara tuan-tuan, bila rakyat jaga solat subuh, Allah Ta'ala akan jaga negara. Saya bawa satu cerita. Ini cerita benar. Bukan cerita tak benar. Cuba tuan-tuan buka sirah Perang Khaybar. Perang Khaybar ni perang yang terakhir antara Nabi lawan Yahudi. Nabi sampai dekat Khaybar tu waktu malam. Sahabat kata, ya Rasulullah, Yahudi tengah tidur, jom kita serang. Nabi kata, kita orang mukmin, orang Islam, kita tak buat macam tu. Engkau tak baca ke surah Wal-Adiyati Dhabha? Tuan-tuan baca tentang surah ni. Kan sampai kepada ayat Fal-Mughirati Subha. Subha. Apa makna Fal-Mughirah? Aku bersumpah dengan kuda-kuda perang yang menyerang musuh pada waktu subuh. Allah bersumpah dengan kuda perang yang menyerang musuh pada waktu subuh. Takkan Allah Ta'ala sebut benda itu main-main. Kenapa dia tak sebut? Aku bersumpah dengan kuda perang yang menyerang musuh pada waktu asar. Kenapa tak sebut asar? Allah bila sebut dalam Quran, dia bukan sebut main-main. Benda tu ada sebab dia. Jadi Nabi dia tengok tu, kita tunggu pagi besok, lepas subuh kita serang. Sebab itu perang Khaybar berlaku lepas solat subuh. Yahudi di Khaybar ni tuan-tuan, Yahudi yang paling kuat sekali Nabi nak kalahkan. Bukan mudah. Mereka ada pertahanan yang cukup kuat. Nabi kata tak apa. Kita solat subuh berjemaah, lepas solat subuh kita serang. Tu yang Nabi sebut, man shalla subha jama'atan fahuwa fi zimmatillah. Siapa solat subuh berjemaah, Allah jaga dia. Dalam perang Khaybar, tuan-tuan bukalah kitab sirah, mencatatkan Nabi berjaya mendapatkan harta rampasan perang yang terbanyak dalam peperangan dia. Makna Yahudi kalah. Baik, itu satu sejarah. Saya ambil sejarah yang kedua. Peperangan Balad Asy-Syuhada. Ini mungkin tuan-tuan jarang dengar. Saya mengkaji sejarah umat Islam di Spain dan Portugal. Yang orang Islam memerintah Spain dan Portugal selama 800 tahun. Bukan sekejap, tuan-tuan. Tapi pernah satu ketika orang Islam jadi lemah. Lemah, jadi kerajaan Kristian ni datang serang. Imam Ghazali yang pada masa itu berada di Syam, dia hantar satu telegram kepada seorang jeneral nama Muhammad Ibn Tashfin, anak murid dia. Tapi Muhammad Ibn Tashfin ni masa tu umur dia dah 100 tahun. Dia kata, Muhammad, engkau kena bangun, tolong orang Islam dekat Spain. Itu saya bila orang kata Imam Ghazali ni ulama tasawuf yang pegang tasbih dulu masjid, saya tak percaya. Sebab Imam Ghazali hantar surat kepada Muhammad Ibn Tashfin, engkau jeneral, aku dah bersara, engkau kena bangun sekarang. Bawa pemuda-pemuda Islam pergi bela orang Islam dekat Spain yang kena bunuh, kena zalim sekarang ni. Muhammad Ibn Tashfin daripada Nigeria, masa tu dia duduk di Nigeria. Nigeria tempat Afrika. Dia pergi ke Sudan, dia kumpulkan 200 orang pemuda-pemuda Sudan yang mahir menggunakan pedang dua mata. Dia naik pergi ke Mesir, dia pergi ke Algeria, pergi ke Mauritania, pergi ke Morocco. Daripada Morocco tu dia menyeberangi Selat Gibraltar dan dia pergi ke Spain. Kalau kita tengok peta kan macam tu. Dan dia sampai di Spain, dia bawa tentera Islam 30,000 orang.
Bila Kristian dapat tahu, mereka turun 100,000 orang tentera Kristian datang. Macam mana tuan-tuan? 30,000 nak lawan 100,000, nak lawan apa tu? Ibarat Rembau FC nak lawan Manchester United. Rembau FC pula goalkeepernya ahli kelab IJN. Itu. Strikernya pula ahli kelab Gaut. Oh, nak lawan macam mana tuan? Ibaratnya macam tu lah. Itu. Bukan Rembau FC yang sekarang ni, itu contoh ya, marah orang Rembau. Ibaratnya macam tu lah. Kristian 100,000, orang Islam 30,000. Nak lawan apa? Itu yang ada anak buah dia kata, tuan, kita balik dah tuan. Kata nak balik buat apa? Selat Gibraltar tu bukan kecil kita nak jemberang tu. Kita lawan. Lawan macam mana? Kita ada senjata yang tak ada pada mereka. Apa dia? Solat subuh. Kau tak belajar ke hadis Nabi? Man shalla subha jama'atan fawa fi zimmatillah. Siapa solat subuh berjemaah, Allah jaga dia. Malam ni kita qiyamul lail, besok subuh berjemaah 30,000. Memang dalam sejarah sebut 30,000 tentera solat subuh berjemaah dengan qunut nazilah. Lepas solat subuh, biasalah mereka berwirid. Tengah-tengah wirid tu ada seorang mujahid, dia tertidur. Mungkin dia sandar kat tiang, tanda tidur. Dalam tidur tu datang Rasulullah. Allah kata, "Jang, kau syahid lagi ni. Dan Islam akan menang." Dia pun tersedar. Rasulullah datang dalam mimpi kan. Jadi bila perang nak bermula, Jeneral Muhammad Ibn Tasbin tanya, tuan-tuan, ada siapa-siapa dapat perkhabaran daripada Rasulullah? Ada tuan. Memang dia salah satu daripada sunnah dalam Islam. Ini disebut dalam kitab-kitab fiqh. Sebelum berlaku peperangan, Jeneral disunatkan tanya perkhabaran daripada Allah. Ada tak? Ada tuan. Saya mimpi tadi Rasulullah datang beritahu saya syahid. Takbir, orang takbir. Syahid ya. Memang dia syahid. Dan Islam menang. Oh, ketika itu orang-orang pun jadi semangat. Peperangan pun dilancarkan. 30,000 lawan 100,000. Siapa menang? Islam menang. Tapi kemenangan yang luar biasa. Macam mana luar biasa? 100,000 tentera Kristian yang selamat balik ke rumah hanya 7 orang sahaja. Cuba kalkulate tengok. 100,000 tolak 7, berapa mati? Tak munasabah, betul tak? Tak munasabah. Allah kata tak munasabah pada engkau. Aku suruh engkau buat benda ni. Solat subuh berjemaah. Aku jaga engkau. Hadis ini dikaji oleh puak-puak Israel. Itu yang Moshe Dayan. Moshe Dayan kan Menteri Pertahanan Israel yang mata seputih. Ingat lagi tak? Ha? Dia kata apa? Kita Zionis jangan takut dengan orang Islam. Kalau solat Jumaat mereka melempah-lempah sampai keluar. Jangan takut. Benda itu biasa. Kita bunuh je orang Islam ni. Sebab itu benda biasa. Tapi kita kena takut bila solat subuh mereka dah jadi semacam solat Jumaat. Ini ucapan Moshe Dayan. Dia kaji benda ni. Tapi kita, subuh kita berapa orang? Gitu. Macam tempat tuan-tuan ni ramai lah. Saya rasa kan tempat masjid ni sejuk betul lah. Sejuk yang saya lama ceramah ni sebenarnya suku tak berhenti ke. Sejuk ni gitu. Ya. Ada tempat Pak Imam dengan Pak Bilal. Itu. Besok Bilal kena gaut tinggal Pak Imam seorang. Jadi jom tuan-tuan kita kempen ahli jemaah kita yang tua, yang muda datang solat subuh berjemaah. Ya, solat subuh berjemaah ni fadilat ni banyak tuan-tuan, banyak fadilatnya. Tuan-tuan. Salah satu fadilat solat subuh apa dia? Nabi beritahu, "Basyiril musya'ina fi zulmil laili ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah." Hadis sahih. Kata Nabi apa? Engkau tolong beri kabar gembira kepada orang yang berjalan kaki ke rumah-rumah Allah di malam yang gelap gulita. Hadis ini ditafsirkan di ulama, maksud malam gelap gulita itu ialah solat isyak dan solat subuh. Kan gelap. Makna solat subuh ni Allah Nabi kata engkau beritahu kepada orang yang berjalan kaki. Tak kira lah naik motor ke jalan kaki. Yang pentingnya dia datang solat subuh. Beritahu kepada orang ni apa dia? Bin nuri tam. Cahaya yang sempurna di akhirat nanti. Apa makna cahaya sempurna? Besok kita ni tuan-tuan, dekat padang mahsyar,
Bila serunai kali kedua tu ditiup dia malaikat Israfil, kita hidup. Bila hidup, kita akan diarak pergi kepada padang mahsyar untuk diadili di mahkamah Allah. Orang beriman datang solat subuh, Allah Ta'ala kata apa? Orang ini cahayanya sempurna daripada kepala sampai ke kaki. Bangun tu, depan cahaya. Bila cahaya tuan-tuan dalam keadaan orang munafik gelap gulita. Orang kafir gelap gulita. Orang beriman datang solat subuh ni bercahaya. Malaikat pun tengok. Ji, orang ji. Itu. Yang ni kau alap kau ji, kau siap, kau masak dan kau dorang. Tengoklah. Ibaratnya macam tu lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh pilih lah. Besok bangun besok nak terang ke nak gelap. Itu. Akak-akak yang ada kat sini ini berperanan untuk kejut suami pergi solat subuh. Itu. Di Turki tuan-tuan Erdogan. Dia buat apa tu? Perdana Menteri Turki. Dia tengok masjid di Turki subuh kosong. Dia buat satu perkara. Suami-suami akan diberikan peruntukan untuk kahwin satu lagi jika isteri tak kejut suami pergi solat subuh. Jadi pegawai kerajaan pun pergi masjid tengok subuh tak ada dia masih masjid. Ni duit dia pergi kahwin. Ni yang ada kat rumah tu tak berguna orang tu. Ya, kita nak datang solat subuh dihimpap dengan lengan itu. Lengan adalah besar tu. Ayalah bang itu. Itu hujan ni, itu abang solat kat rumah lah itu. Lengan ni pula besar. Suami pula iman kurang nak angkat lengan itu. Itu semalam angkat kotah 20 kilo boleh angkat, betul tak? Tapi subuh nak angkat lengan isteri tak boleh angkat. Habislah. Lemahlah orang Islam. Erdogan kata apa? Aku bagi peruntukan kahwin satu lagi untuk suami yang isteri tak kejut pergi solat subuh. Macam mana kak? Kita buat kat sini nak? Ustaz, jangan Ustaz itu. Suami saya tu gatal bang. Jadi mulai esok kak, kejut suami bang, pergi bang. Jangan buat malu rumah tangga kita bang. Itu orang sebelah tu pergi solat subuh. Sana pergi, abang tak pergi bang. Buat malu keluarga ya bang ni. Itu kalau tidak nasi goreng pagi ni saya tak masak. Jadi kalau semua isteri berperanan macam ni, saya yakin subuh kita akan ramai. Itu dah 9 suku dah. Itu kata pengusi tadi, ikutlah ustaz nak berhenti pukul berapa kan. Jadi saya ikutlah ni itu. Tapi dia kata jangan panjang sangat, jangan pendek sangat. Jadi rasa dah panjang ni. Ya, dah panjang dah itu. Jadi luar tu makanan pun dah siap tu kan. Jadi cukup-cukup lah tu kan. Tapi macam mana pun tuan-tuan saya nak beritahu bahawa Nabi kita hasil daripada Isra Mi'raj ni dia memang jadi gembira betul. Ya, dia naik, dia jumpa Allah. Dia dapat hadiah. Kalau kita tuan-tuan dah lah berjalan dapat hadiah pula. Hadiahnya solat. Nah, aku bagi hadiah kat kau solat. Kan? Solat 5 waktu ni hadiah untuk Nabi untuk legakan kesakitan diri dia. Sebab tu solat ni tuan-tuan, dia boleh melegakan kesakitan diri kita. Solat. Itu, tapi solat yang sebenar-benar solat lah. Itu kita buat tajuk lain lah. Macam mana solat yang boleh legakan hati kita. Ya, dan Nabi tuan-tuan dia dapat tengok syurga, dia dapat tengok neraka. Ini semua sumber kekuatan kepada dia. Sebab itu bila Nabi balik tuan-tuan, balik daripada Isra Mi'raj, dia tak takut lagi untuk bercakap benda-benda kebenaran. Sebab apa? Semangat dia itu telah dibakar dengan Isra Mi'raj. Sehingga dia kata apa? Dia kata, "Lau ta'lamu ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Ini ucapan Nabi selepas di Isra Mi'raj. Dia kata apa? Kalaulah engkau tengok apa yang aku tengok, nescaya engkau akan ketawa sedikit dan engkau akan menangis banyak. Tak menangis macam mana tuan-tuan? Dia tengok api neraka hidup depan mata dia. Dia tengok ahli neraka yang kena seksa tu depan mata dia tengok. Agaknya apa jadi? Sebab tu Nabi balik ke dunia, mana dia ada buat dosa lagi tuan-tuan? Selain daripada dia maksum, sepatutnya dia boleh buat, tapi dia tak buat. Dia takut pada Allah sebab dia dah nampak api neraka. Kita ni sebab belum nampak api neraka. Sebab tu kita berjinak-jinak dengan api neraka. Betul tak? Letak rokok kat bibir. Berjinak-jinak dengan api neraka. Betul ya? Sebab kita belum tengok lagi api neraka Allah. Ya? Tadi berzikir, tadi bukan main hebat ya. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Apa makna Allahumma ajirna minan nar tu? Ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Betul. Lepas mayang dekat api neraka kat bibir. Betul.
Jadi tadi itu bukan apa gurau itu, marah orang sini. Itu gurau aja. Ya, paham tak? Lepas ni nampak dia balik kereta okok tu, humban dalam tong sampah tu. Ya, apa ni itu berjinak-jinak dengan api neraka. Sebab apa? Sebab tak pernah nampak lagi api neraka. Jadi kalau kita dah nampak, kita takkan berani dah. Sebab tu Nabi mana dia sokok kan, tak ada, tak sokok. Ya. Dia takut dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab tu Nabi kata apa? Ittaqun nar walau bisyikki tamar. Hendaklah kamu takut dengan api neraka walaupun sekadar sebutir buah kurma. Mana buah kurma tu sebutir tu, kalau api neraka sebesar kurma tu kena kat kamu, makan tak habis dah kata Nabi. Itu baru sebesar kurma. Macam mana kalau setokol tu dia datang, ya Allah, habislah kita. Sebab tu Nabi, dia di Isra Mi'rajkan oleh Allah setahun sebelum dia berhijrah ke Madinah. Nabi bila dia berhijrah ke Madinah, Allah Ta'ala beri dia jawatan sebagai presiden kerajaan Islam Madinah. Kuasa ada di tangan dia. Tapi Allah kata, ya Muhammad, sebelum aku bagi kuasa dekat engkau, sebab ramai orang baik dapat kuasa jadi jahat. Ramai orang warak, aku bagi kuasa kat dia, lupa dia. Oleh itu, sebelum kau dapat kuasa jadi presiden di Madinah, jom Isra Mi'raj, aku tunjukkan engkau api neraka aku. Tengok api neraka. Tengok Allah, tengok. Yang orang kena pukul rantai api neraka merah menyala, dia pelitnya penduduk-penduduk ahli neraka. Nabi balik sini dia kata apa? Kalau kau nampaklah apa aku nampak, engkau akan ketawa sedikit, kau akan menangis banyak. Sebab apa? Dah nampak api neraka Allah. Nabi ditunjukkan surga. Apa akibatnya kalau kita ditunjukkan surga? Kita akan tak berkira untuk buat baik, betul tak? Kita bangun pagi nak buat baik, sebab apa? Dah nampak surga. Dah nampak surga. Itu sebab kita tengok Nabi, ya Allah, dia buka mata saja, dia fikir, siapa aku nak bagi makan hari ni? Kita surga tak nampak, buka mata, siapa aku nak makan hari ni? Siapa aku nak makan hari ni? Siap kau. Nabi dia fikir sebab dia dah nampak surga. Sebab itu kadang-kadang kita tengok Nabi ni, dia punya khidmatnya kepada umat dia, dia lebih jangkaan. Lebih jangkaan. Saya nak buat satu cerita. Khidmat lebih jangkaan. Cuba tuan-tuan tengok ya. Satu hari Nabi balik solat air raya. Dia nampak ada budak kecil menangis. Nangis, menggugu-gugu nangis. Dia tanya budak, kenapa kau nangis ni? Ya, aku ni, dia tangan dia begini, dia tak tahu yang itu Rasulullah. Bapa aku meninggal dunia. Dulu raya yang dulu, sebelum raya dah bertukar dah baju aku. Ni bapa aku syahid. Itu dia pergi perang dengan Rasulullah, syahid. Tahun ni raya aku tak bertukar pakaian aku. Kawan-kawan aku semua baju baru. Nabi kata, budak, angkat kepala kau. Dia pun angkat tengok Rasulullah. Rasulullah kata, balik rumah. Balik rumah dipanggil Fatimah. Bawa adik ni pergi pasar, tukar baju dia daripada baju ke seluar. Semua tukar. Nampaklah tuan. Ya, dia buat khidmat yang lebih daripada had dia. Dia buat baik lebih. Patutnya sekadar pujuk sudahlah kan. Sabar adik, sabar. Macam kita lah. Sabar, sabar. Ulurlah sikit. Sabar, sabar, sabar. Ni budak ni bajunya tak bertukar lagi. Duk sabar, sabar, sabar. Tapi Nabi tu sabar. Balik. Tukar. Nabi tukar kan. Budak tu bila dapat baju baru, tuan-tuan, dia melompat. Kawan-kawan dia kata apa? Tak malu. Tadi menangis ya tu. Sekarang ni dah melompat-lompat. Yelah, aku dah dapat bapa yang lebih baik daripada bapa aku yang dulu. Ini Nabi. Sebab apa? Dia dah nampak surga. Orang kalau dah nampak surga menggelintin, tuan-tuan, nak pergi surga. Itu. Oh, aku nak pergi surga sebab dia nampak. Kita tak nampak surga. Yang kita nampak dunia ni. Oh, dunia ni jangan. Sadap. Oi, kau tak rasa lagi. Itu bawa kereta Audi 6 gelang tu, kau tak rasa lagi, mat. Itu. Tokan sikit tu. Kau depan tu ya tu. Kau tak rasa lagi tu. Canak pun ya. Kita nampak dunia, tuan-tuan, surga tak nampak. Sebab itu berkira nak buat kebaikan. Berkira. Betul? Orang yang dah nampak surga, dia tak ada dah. Dia nak surga. Sebab tu dia tak berkira buat kebaikan. Ya. Ada satu orang ni yang akhir lah sekali, tuan-tuan. Orang Kelantan dia ni.
Itu. Dia dulu PTD, sibuk, tak sempat pergi masjid. Habis pencin, alhamdulillah, dia jadi kaki masjid. Dia dengar surga-surga ni, dia jadi macam Allah. Dia tanya ustaz, saya ni ada can ke masuk surga? Ada je, insya-Allah. Haji buat baik insya-Allah. Allah bagi surga. Tuan-tuan tahu dia buat apa, tuan? Dia buat satu amal, walaupun setahun sekali, tapi istiqamah. Apa amal dia? Dia duduk di Kuala Lumpur, balik ke Kelantan. Jauh tu kan. Dia akan beli slipper Jepun ni, dia letak kat bonet dia. Itu, gayung slipper dia beli. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia bawa kereta jumpa surau, dia letak slipper dia kat tandas surau. Sebab tandas surau ni kadang-kadang slipper itu zaman Jepun dulu, tak bertukar-tukar tu. Tu orang pakai slipper Jepun. Itu orang pakai menjajah jatuh tu, dia tolong tukarkan. Yang gayung tu dia letak gayung kat kolam gayung dia. Tuan-tuan bayangkan, penuh bonet kereta dengan gayung dengan slipper, sepanjang surau tu semua dia letak surau. Agaknya tuan-tuan, satu hari orang guna berapa kali slipper. Berapa banyak pahala dia dapat. Ini orang yang fikir, aku dah terlambat. Dulu aku PTD, sibuk sana. Cium ketiak bau fail, cium fail bau ketiak. Kan PTD kan macam itu, kan kerja mesyuarat kan. Mana sempat nak pergi ceramah ni, tak ada lah tu. Tapi sekarang ni aku sempat ke Ustaz, sempat. Haji buat kebaikan. Dia kejar tuan-tuan. Dia kejar, dia hambatnya. Kejar betul-betul nak dapatkan juga surga tu. Kita macam mana tuan-tuan? Ya. Nah, kita fikir elok sepenuh Isra Mi'raj ni, kita ni layak, kita layak masuk surga. Ya. Malam ni lepas ceramah ni, bawa rumah kita, duduklah mana-mana restoran kan. Jom. Nah, cuba tengok muka aku ni nah. Ya tu. Aku ni kalau matilah esok, boleh masuk surga. Isteri kita dia jujur tuan-tuan, dia jujur. InsyaAllah dia beritahu. Aduh, dia tengok abang ni kan. Siaplah tu. Nah, rasullah golak masa depan. Apa kata macam itulah tu. Itulah abang anak kita ni 5 orang, 5 tak pandai baca Quran. Abang ada ambil tahu. Abang nak masuk syurga macam ni. Ha? Abang tengok abang masjid 1 minggu berapa kali abang pergi bang? Itu. Orang tu sarjan pencen juga, tapi tiap-tiap kali pergi. Abang sarjan tak pergi. Itu. Oh, itu. Contoh. Tanya isteri kita, dia akan beri jawapan. Malam ni kalau berani buat lah, tak berani buat. Bagi peluang sekali hari ni dekat dia, beritahu kita siapa. Sebab dialah yang tahu luar dalam kita. Betul tak? Saya malam ni ceramah bawa isteri, takut nak ceramah sebab dia tahu saya siapa tuan-tuan. Ustaz tu kalau ceramah macam wali, tapi aku tahu semua dalam poket aku kata. Bagi peluang pada isteri untuk cerita kita malam ni. Biar dia muhasabah kita. Bila kita dah letih dengar dia, kau bagi can kat aku pula. Aku pun tengok kau ni nah memang golak masa depan. Aku cakap sepatah 10 patah kau jawab. Kau nak masuk syurga ke macam ni? Amboi kau ni. Jadi bila suami isteri bermuhasabah, kita akan tahulah di mana kurangnya kita. Ya, tapi syarat bila muhasabah tu tangan tu genggam meja tu. Saya takut dia naik nanti tuan-tuan. Habislah kita. Ya, tanya dia macam mana dia. Ya. Kalau berani buat dengan anak pula tu. Anak-anak ayah, agaknya kalau ayah matilah besok masuk surga tak? Golak masa depan ya. Ya tu. Ya. Ayah kami tak pandai baca Quran pun ayah bukan ambil tahu pun itu. Ayah sibuk kerja, pejabat rumah. Anak tak pandai baca Quran, ayah satu sin pun tak ambil tahu. Ni, anak orang lain patah-patah maghrib, ayah pimpin pergi masjid. Ayah ada pimpin kami pergi masjid ke? Mana ada? Ayah waktu maghrib main dam tu pergi haji hari-hari waktu maghrib. Bagi anak-anak muhasabah kita, baru kita tahu kita siapa. Ya, sebab kita ni kadang-kadang terasa kita ni syurga tu dah milik kita dah. Betul tak? Rupa-rupanya bila kita di muhasabah, kita akan nampak, jauh lagi aku daripada syurga Allah. Ya, jadi saya cakap ni sebenarnya untuk saya sebenarnya. Ya, tapi oleh kerana mikrofon ni kuat, tuan-tuan terdengar. Nampak macam mana mikrofon kuat sangat. Saya nak cakap kepada diri saya, tapi dah mikrofon kuat, biarlah. Ya, baiklah tuan-tuan, saya kata cukup sekadar tu 9.30 dah ni.
Cuma nak beritahu satu berita gembira. Saya buat rancangan tafsir Quran. Saya ni penceramah radio, tafsir Quran dah 3,700 lebih dah siri tafsir Quran saya dalam Selangor FM. Dah banyak dah saya buat. Cuma terberhenti. Jadi saya nak teruskan. Jadi sekarang ni saya buat saya punya rancangan tafsir dalam Zoom Meet tu saya buat situlah. Jadi tuan-tuan boleh ikuti ceramah saya daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Pagi 7:30 pagi saya akan hantar link kepada tuan-tuan, tuan-tuan tekan aja, adalah saya. Gambar saya, video, tuan akan dengar. Tak lama saya ambil pukul 7:30 sampai pukul 8. Kadang-kadang belum pukul 8 dah berhenti dah. Tapi kita buat Isnin sampai Jumaat, hari-hari ada. Jadi tuan-tuan YB yang ada, yang bersara lah. Ya. Elok dengar rancangan ni. Supaya apa? Ramai orang dengar rancangan ni, dia kata apa? Bila saya dengar Ustaz, saya rasa saya ni tak tahu apa-apa. Banyak benda-benda baru yang saya terima daripada tafsir ini. Sebab saya bila buat tafsir, saya tak rujuk satu kitab. Kita rujuk beberapa kitab, kita gabungkan, kita cerita ayat ini tentang apa. Dan sekarang ni, saya sedang menumpukan kepada surah-surah yang bila Nabi baca, kepala dia jadi beruban. Sayyidina Abu Bakar jumpa dia, ya Rasulullah, syayyabta ya Rasulullah. Aku tengok kepala kau ni dah beruban teruk sangat ya Rasulullah. Nabi kata apa? Syayyabatni Hud. Telah menyebabkan kepala aku ni beruban bila aku baca surah Hud. Yang kedua bila aku baca surah Wal Mursalati Urfa. Yang ketiga bila aku baca surah At-Takwir. Yang keempat bila aku baca surah Al-Waqi'ah. Ya. Jadi ini surah-surah yang Nabi baca, Nabi jadi beruban. Apa sebab dia beruban, tuan-tuan? Sebab dalam surah-surah ini, bila kita baca, kita akan rasa bahawa Allah, kita ni tak layak masuk syurga. Bila kita baca surah ni, kita rasa macam Allahu Akbar. Di mana aku? Aku di mana ni? Sebab tu Nabi beruban kepala dia kalau baca. Kita kalau baca surah ni, kalau kita faham, bukan beruban, tuan-tuan. Luruh rambut. Cuma bila kita baca, kita tak faham. Jadi saya buat rancangan ni. Sekarang ini 2 hari lepas saya baru mula tafsirkan surah At-Takwir. Kan At-Takwir tu. Jadi tuan-tuan boleh ikuti. Jadi macam mana cara nak ikuti? Dekat depan tu saya ada buat satu banting. Tuan-tuan ambil telefon, pergi kat QR code, masuk terus jadi ahli. Ya, tapi kalau telefon tak bawa, tuan-tuan bawa baliklah saya punya ni panggil apa ni, flyers ni. Dekat flyers ni tuan-tuan ada QR code, tuan-tuan tekan terus jadi ahli Kelab Tafsir Al-Furqan. Berapa kena bayar? Percuma je. Tak kena bayar apa, percuma. Cuma tuan-tuan kena bagi telinga. Bagi telinga, dengar pagi-pagi, sambil-sambil makan lempeng tu kan, dengar tafsir. Kan? Kemudian stiker ni pula, flyers ni tuan-tuan tolong bagi ke orang lain pula. Supaya orang lain pun dapat jadi ahli. Jadi kita ada ramai orang jadi Kelab Tafsir Quran kita, insya-Allah banyak manfaatnya. Ya. Jadi kalau yang tak ada bawa telefon, bawa balik yang ni, bagi kat kawan-kawan. Cuma dekat bawah ni ada QR code warna merah pula. Ni apa benda ni kan? Ini kalau tuan-tuan hujung-hujung bulan tu ada rezeki lebih, ya tu. Tuan-tuan scan dekat QR code warna merah ni pula, maka terus derma ke sekolah tahfiz saya. Sekolah tahfiz saya budak makin ramai, tuan-tuan. Jadi yang masuk ni, ya, yang datang ustaz, ni ayah yang baru meninggal ustaz. Tak ada duit ustaz. Ya tu, saya terpaksa berhentikan dia sekolah. Duduk sekolah saya. Ada anak yatim, ada anak orang susah. Tapi anak orang pandai-pandai, tuan-tuan. Ya tu. Tapi mak bapak ramai yang tak mampu. Jadi saya jaga budak-budak ni. Kalau tuan-tuan lepas-lepas dengan tafsir tu, rasa-rasa nak derma, scan yang warna merah ni. Bagilah 20 sen, 30 sen satu hari. Ya tu. Kalau sejuta orang, berapa dah tu? Kan? Ya. Jadi itu sajalah tuan-tuan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kerana sudi jemput saya dan minta maaf kerana 9:30 pun tak berhenti lagi ya. Maafkan saya. Dan selepas ceramah ni ada sedikit jualan korma kat belakang tu. Untuk tuan-tuan yang nak puasa Rejab, puasa Syaban, ada korma kat belakang. Bawa baliklah. Hari ni untuk orang Rembau, ambil dah. Berapa banyak nak ambil dah. Ya, isteri saya pun jangan sekat orang Rembau nak ambil berapa banyak, ambil. Tapi lepas ambil, bayarlah. Tidak susahlah kita orang. So itu sajalah dari saya. Aku la qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya hidayah darimu seperti mana kau telah terangkan dunia ini dengan cahaya mataharimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.